Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani dan salam kita Selangor. Terima kasih saudara pengerusi majlis yang berusaha, rakan-rakan pimpinan Pakatan Harapan, dan bersama-sama dengan kita juga Datuk Ismail, saudara Gopi, Datuk siapa lagi, saudara Bella, ramai juga yang saya tak kenal lagi, daripada Barisan Nasional dan juga daripada UMNO yang bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Malam ini saya rasa sangat bersyukur dan gembira dapat bersama-sama dalam majlis pelancaran gerak kerja dan juga jentera bilik gerakan utama Pakatan Harapan di beberapa kawasan. Saya sebenarnya tadi baru lepas daripada kawasan Bukit Antarabangsa. Saya datang Bukit Antarabangsa dulu, baru datang ke sini semula. Saya ingat dia berani nak bertahan Bukit Antarabangsa, punya lari. Dia tak apalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua sedia maklum bahawa pilihan raya negeri akan berlangsung tidak berapa lama lagi. Tarikhnya ialah pada 29 hari bulan Julai akan diadakan penamaan calon, dan manakala tarikh undi awal ialah pada 8 hari bulan Ogos, dan 12 hari bulan Ogos pula akan ada pengundian umum atau pengundian awam. Dan 12 hari bulan tersebut merupakan detik penentu penting kepada Selangor, sama ada kita akan dapat terus maju ke depan aman, damai, stabil sebagaimana yang telah kita kecapi sebelum ini, ataupun kita akan terpaksa meminda cara baru. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan perpaduan atau coalition perpaduan yang terdiri daripada 5 gabungan utama di Malaysia, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS dan juga Warisan, telah bersedia di peringkat Putrajaya untuk stabilkan keadaan politik dalam negara kita. Tadi dalam ucapan di Ampang saya imbas kembali beberapa detik penting selepas pilihan raya umum yang lepas. Ini semua harus kita fahami. Kalau tidak, ia akan menjadi modal untuk mereka serang. Dia kata kita tak ada maruah, dia kata kita tidak ada prinsip, dia tuduh rakan kita daripada UMNO tak pegang janji. Sebab apa? Sebab dia tak boleh tubuh kerajaan. Semua sedia maklum, selepas pilihan raya umum yang ke-15, Perikatan Nasional dapat 74, Pakatan Harapan dapat lebih kurang 84, manakala GPS ada 26 atau 25, GRS ada dalam sekitar 6, Barisan Nasional, UMNO dan Barisan Nasional ada 30. Maknanya apa? Maknanya tidak ada sesiapa yang boleh tubuh kerajaan. Bincang demi bincang demi bincang, Perikatan Nasional berjanji ataupun yakin mereka dapat tubuh kerajaan. Kalau anda ingat daripada cermin kereta, dia kata dah cukup jumlah, kata dia. Rupa-rupanya cukup jumlah melalui curi wakil rakyat daripada UMNO dan Barisan Nasional. Pengurusi Barisan Nasional tak tahu, timbalan pengurusi Barisan Nasional tak tahu, pengurusi UMNO tak tahu, Presiden UMNO tak tahu, diambil wakil-wakil yang tanda tangan surat ataupun agreement kononnya nak support kepada Tan Sri Mahyudin jadi Perdana Menteri Malaysia. Tuan-tuan, Duli Maha Mulia yang Tuan Agong Sri Paduka Baginda yang Tuan Agong menyemak di saat semak daripada wakil Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Oh, ada wakil Barisan Nasional datang pula daripada Barisan Nasional mengatakan bahawa yang telah menandatangani sebelum ini tak terpakai. Jadi maknanya ada yang sign dan ada yang tarik balik. Jadi apa yang berlaku? Seri Paduka Baginda yang Tuan Agong cadang tubuh kerajaan perpaduan. Tuan-tuan kena ingat apa statement daripada Barisan Nasional di peringkat awal. Statement mereka ialah mereka rasa mereka cuma menang 30, mereka tak nak terlibat dengan kerajaan perpaduan yang nak ditubuhkan. Itu kena ingat. Maknanya PH dan PN gabunglah.
Mereka daripada awal bila dicadangkan hal itu, dengan sombong, dengan angkuh, Tan Sri Mahyudin kata, ini bukan yang kita nak. Kita tak mahu. Dia tak sedar dia tak cukup jumlah. Dia tak nak masuk. Dia tak nak gabung. Sebab apa? Sebab dia percaya dia dah curi 2-3 orang atau sebahagian daripada wakil-wakil rakyat UMNO dan Barisan Nasional. Bila Barisan Nasional jumpa dengan Yang Pertuan Agong, GPS jumpa Yang Pertuan Agong, mereka semua akur dan bersedia tubuh kerajaan perpaduan. Sebab itulah saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, mereka sekarang ini cuba bersungguh-sungguh nak rampas Selangor, nak ambil Selangor. Tengok apa yang disebut oleh ketua mereka di negeri Selangor. Kita menang di negeri Selangor, esok Anwar Ibrahim akan turun jadi Perdana Menteri. Satu, memang tak ada kena-mengena Dewan Negeri ini dengan orang Parlimen. Yang kedua, kamu ni tak ada kerja lain ke? Kerja nak tukar Perdana Menteri, nak tukar kerajaan setiap 3-4 bulan. Tuan-tuan, orang-orang ni tak pernah insaf. Tak pernah muhasabah. Tak pernah nak rasa bersalah. Kelang kabut, hiruk pikuk, kelam kabut, haru biru. Negara kita ini selama berbulan-bulan, bukan 1 bulan, 18 bulan, 33 bulan. Kerja tukar Perdana Menteri, ekonomi tidak tentu hala. Kita depan dengan pandemik, orang ni masih lagi tak insaf. Sebab kerja dia apa? Dia nak menang Selangor, dia nak gunakan reserve kita, dia nak jadikan program politik, bukan nak majukan Selangor, nak main politik. Kita kena pertahankan negeri kita daripada pengkhianat-pengkhianat ini. Boleh tak boleh? Tak pernah insaf. Dah buat rosak insaf, dah kalah insaf, tak pernah insaf. Sebab itu saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ini bukan soal siapa, Pakatan Harapan ke, UMNO ke, Barisan Nasional ke, jadi kerajaan sahaja. Ya, ini tugas parti, tugas utama parti atau kerja parti bertanding pilihan raya. Ini memanglah parti politik bertanding pilihan raya. Ada parti politik tak nak bertanding pilihan raya? Semua parti politik nak bertanding pilihan raya, semua nak menang pilihan raya. Semua kerja masing-masing. Tapi kena tahu kenapa nak menang, kenapa nak takbir, kenapa nak jaga negeri, kenapa nak jaga negara. Ini yang disebutkan menang Selangor, bukan kata nak bangunkan Selangor, nak majukan Selangor. Dia kata menang Selangor, nak tukar Perdana Menteri. Menang Selangor, nak rompak kerajaan. Menang Selangor, nak jatuhkan dan nak hancurkan kestabilan dalam negara kita. Orang ini kita kena tolak. Orang Gombak kena buat keputusan, tolak orang-orang seperti ini. Saudara dan tuan-tuan sekalian, kita di Selangor bukan mudah. Ya, bukan mudah, 15 tahun. Kita berdepan dengan kerajaan persekutuan yang tidak sama dengan kita. Benar kita ada perbezaan dengan kawan-kawan kita sebelum ini. Tapi hari ini kita sedia lupakan. Bukan sebab gila kuasa, tapi sebab negara kita sekarang ini memerlukan kestabilan untuk program pemulihan. Pemulihan negara daripada PKP yang panjang. Pemulihan negara daripada dasar yang terhumbang-ambing berbolak-balik. Pertukaran negara, pemulihan negara disebabkan Perdana Menteri bersila ganti selepas beberapa bulan. Kita nak pulihkan negara kita sama-sama. Kita nak kukuhkan ekonomi kita. Jadi kita pun gunakanlah, alhamdulillah, dengan sebab kestabilan yang telah kita bentuk, dengan semangat cekal yang ada dalam negeri kita, bukan saja pimpinannya tetapi rakyat negeri Selangor, alhamdulillah, 2 tahun berturut-turut, tahun 2021, tahun 2022, kita berjaya melebihi kadar nasional daripada kadar pertumbuhan. Tahun 2021, pertumbuhan kita pada kadar 5%. Nasional hanya 3,1, 3,2%. Data terbaru Jabatan Statistik Negara, kita tumbuh lebih 11%. Federal dalam 8,7%. Dan kita menyumbang 25,5%, tertinggi dalam sejarah negeri Selangor. Selangor penyumbang terbesar kepada ekonomi dan juga hasil negara. Sebab apa kita jadi begitu?
Sebab kita tak tukar-tukar benda nanti besar. Sebab apa kita jadi macam tu? Kita kekal stabil sampai habis term. Sampai kita bubar Dewan Negeri. Sampai habis penggal. Sempat kita rancang, sempat kita atur. Bukan hanya program pembangunan, program kebajikan kepada rakyat kita jaga. Ada kita ubah? Ya, kita ubah. Ubah kenapa? Sebab kita nak selesaikan masalah. Bukan kita nak berbangga-bangga dengan program kebajikan kita. Kita ini bukan hanya bangga nak tunjuk kita bersama dengan orang miskin, tapi kerja kita nak selesaikan masalah kemiskinan. Kalau kita tengok dulu, kita bantuan KIS kita RM200. Selepas pandemik, kita tengok RM200 tak cukup. Kita nambah jadi RM300 dalam program ringkas. Kalau dulu Azmin bagi RM2,400, sekarang kita bagi RM3,600 satu tahun kepada orang-orang susah dan orang miskin. Ada 30,000 orang keluarga yang kita bantu di negeri Selangor. Ini ke yang korang nak ubah? Pengkhianat? Dia tak ada nak ubah. Sebab itu saudara dan tuan-tuan sekalian, mereka ini tidak ada hujah, tidak ada alasan. Dia serang. Kata ekonomi tak makmur, ekonomi tak membangun. Alhamdulillah datanya ada, angkanya ada, reserve kita meningkat, pembelanjaan kita juga meningkat, ramai rakyat dapat nikmat. Dia serang, tak makan. Datanglah Sanusi. Oh, untunglah Selangor. Sebab Selangor ni maju dengan sebab Kuala Lumpur. Inilah masalah. Sebab itu Selangor melalui inisiatif buku Darul Ihsan, kita terbitkan buku Sejarah Selangor. Tulisan M. Gulik daripada M. Bras. Kita translate dan kita terbitkan. Di sana semua orang tahu bahawa Kuala Lumpur ni dulu sebahagian daripada Selangor. Atas kemajuan Selangor. Di tabat abad yang sebelum ini pun, Selangor serahkan Lukut kepada Negeri Sembilan. Lukut dulu tempat yang sangat kaya dengan getah dan juga biji timah. Selangor serahkan masa zaman penjajah dululah. Kalau maksudnya daripada tahun 1900 Selangor dah ada pelabuhan. Pelabuhan Kelang itu tahun 1900. Port Stingham. Sampai sekarang gerannya pun nama Mukim Port Stingham. Orang yang tak faham sejarah ni dia nak main sebut je. Itu saya tanya tadi. Kamu Kedah sebelah Pulau Pinang maju, yang kamu masih tak maju, kenapa? Sebab ini masalah. Kalau dia ada, dia hanya main sentimen, dia hanya main propaganda, lepas itu dia akan bakar semangat. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, negara kita dilahirkan oleh forefathers kita ataupun oleh pendiri-pendiri kemerdekaan dalam negara kita. Sebahagiannya UMNO merupakan antara pemimpin yang besar yang mendirikan negara kita. Dengan semangat apa? Dengan semangat kesederhanaan dan moderate. Kita tak boleh biarkan negara kita ini yang pelbagai kaum dan agama, yang mewakili pelbagai wilayah, daripada Sabah, Sarawak, sampailah di Perlis dan seluruh Semenanjung, ditakbir dan diurus ke arah ekstrim. Itulah yang kita nampak dalam kewujudan sebuah koalisi yang namanya Barisan Nasional. Pakatan Harapan pun istilahnya, jalannya hampir sama. Kalau tuan-tuan tengok Parti Keadilan pun istilahnya itulah, walaupun ada sedikit beza di sana. Tetapi lawan kita pada hari ini, yang dia nak jalankan, yang dia nak laksanakan, daripada modalnya, daripada segi gayanya, daripada segi cara politiknya, semuanya adalah modal-modal ekstrim. Ya, kita bela Melayu. Ya, kita nak pertabat Islam. Tapi kita kena perhatikan juga orang-orang lain. Sebab Islam mempertahankan keadilan. Sebab Melayu menjaga adab dan budi pekerti. Bukan sombong, angkuh, apatah lagi menzalimi orang lain. Ini yang ada dalam rukun negara. Sebab itu ada kesopanan dan ketatasusiliaan. Sebab itu ada kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada negara, raja dan negara. Ini semua ada difikirkan oleh pemimpin-pemimpin negara kita. Sebab itulah, saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian,
Sebab itu saya percaya koalisi kerajaan perpaduan ini boleh bertahan lama. Kerana kita sedang berdiri di atas garis moderate dan garis kesederhanaan. Untuk apa? Untuk pulihkan negara kita bersama-sama. Walaupun ada yang mewakili Parti Melayu, walaupun ada yang pelbagai kaum, walaupun ada pelbagai kaum asas Melayu macam keadilan, walaupun ada pelbagai kaum asas dan juga majoritinya bukan Melayu macam DAP, tetapi paling tidak semua harus berdiri di jalan tengah untuk mempertahankan negara kita sebagaimana ada dalam perlembagaan. Mari kita tengok apa yang ada dalam Perikatan Nasional. Yang dia ada memainkan sentimen dan kemarahan dan memecah belahkan masyarakat yang ada dalam negara kita. Di saat kita nak pulih, di saat kita nak sedang bangkit balik selepas pandemik dan perang berdepan dengan pandemik, kita tak boleh membiarkan politik ekstrim dan politik berdasarkan kepada identiti ini terus berkembang dalam negeri dan negara kita. Kalau dibiarkan ia berkembang membiak, makanya perpecahan yang berterusan dan akhirnya kita tak dapat pulihkan masa depan kita bersama-sama. Nanti bila isu negari dah tak ada, dia akan serang pula isu federal. Inilah modal mereka. Sedangkan kita nak jaga nak Negeri Selangor, nak pilih Negeri Selangor, dia serang isu federal. Dia akan serang isu federal. Tuan-tuan, kita baru 7-8 bulan. PN Tan Sri Mahyudin Yassin 18 bulan. Jadi kerajaan gagal 18 bulan. Kita baru 7-8 bulan. Paling tidak kita dah buktikan apa? Paling tidak kita selesaikan isu utama rakyat dulu. Isu bekalan. Harga masih tinggi, tinggi sedikit. Belum naik dan belum turun sangat. Tetapi paling tidak bekalan ayam, bekalan telur, barang keperluan telah ada. Compare masa zaman Muhyiddin dulu. Itu yang kita selesaikan. Selepas ini kita kukuhkan pula ringgit. Caranya macam mana? Kita buat satu persatu lah. Sebab itu kita ajak duduk sama-sama untuk kita selesaikan masalah ini. Diorang tak nak kami nak duduk di tepi. Kami nak jadi penyemak dan penyimbang. Tapi kerja dia apa? Bila kerajaan kita akan runtuh. Ini tidak akan bertahan lama. Ini akan hanya ada 5 bulan. Ini sampai bulan 5. Ini masalah mereka ni. Jadi dia nak buat apa? Dia akan jadikan pilihan raya negeri ini untuk launch the attack, supaya attack itu akan di-amplified atau akan diperkuatkan sampai kerajaan nanti goyang, jatuh. Bila kerajaan goyang jatuh, dia nak naik balik. Lepas naik balik, dia buat apa lagi? Sebab itu saudara dan tuan-tuan, kena hormat rakyat. Kena hormat rakyat. Rakyat dah buat keputusan dalam pilihan raya umum. Dalam pilihan raya umum, rakyat buat keputusan, PH paling banyak, BN kemudian nombor 3, dan bergabung dan bentuk kerajaan. Ini biasa. Tapi nak jadi pembangkang boleh. Bangkitkanlah data, akta, serangan dan juga dasar polisi. Ada tak dia buat? Ada. Tapi yang basarnya apa? Bangkitkan kemarahan, hilangkan kepercayaan orang dengan harapan nak jatuhkan kerajaan. Ucapan Presiden PAS. Jangan marah, kayak kita tak tebuk. Rumah dah berlubang sendiri. Ini apa nak buat dalam negara kita? Ini kepembaruan yang nak buat dalam negeri Selangor. Nak buat kacau bilau, nak buat pecah belah. Sebab itu orang Selangor bertanggungjawab. Orang Sungai Tua saya harapkan bertanggungjawab. Tolak mereka ini kerana mereka nak pecah belahkan, nak hilangkan kestabilan dan keamanan dalam negeri kita. Dia dah tak ada hujah, dia akan gunakan angle-angle dan serangan-serangan ini bersama-sama. Untuk apa? Untuk pastikan kita tidak bersatu dan kita tidak bergabung kuat. Tapi malam ini saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan PH yang bersedia berkeluarga dengan rakan-rakan Barisan Nasional. Kita pertahankan muafakat perpaduan di Gombak, di Sungai Tua, di Gombak Setia nanti, dan di Ulu Kelang sama-sama. Dan semua kena bekerjasama mulai malam ini. Pastikan 3-0 milik pemuafakatan perpaduan di negeri Selangor dan juga di Gombak. Boleh tak boleh?
Sebab itu saya minta kerjasama banyak-banyak. Saya harap banyak-banyak kepada ketua-ketua pengarah-pengarah DUN. InsyaAllah dalam masa beberapa hari lagi, saya dah bincang dengan Datuk Megat. Tadi petang pun saya telefon dengan dia. Beberapa hari lepas kita ada mesyuarat. 15-16 hari bulan kita akan buat pelarasan dengan semua pengarah-pengarah DUN, PH dan BN. Kita kena kumpulkan kekuatan kita bersama-sama. Kita kena gerakkan muafakat dan perpaduan yang kita pegang sebagai nama Koalisi dan Permuafakatan Perpaduan di Negeri Selangor. Ajak rakyat, terang rakyat dan pertahankan negeri ini bersama-sama kerana kita kena bantu untuk pulihkan Malaysia. Selangor merupakan gedung ekonomi yang paling besar dalam negara kita. Kalau ia tombang, ia berbeza, ia bertukar haluan, mungkin ia akan mengganggu-gugat usaha pemulihan yang ada dalam negeri kita. Usaha pemulihan yang berlaku dalam peringkat persekutuan. Sebab itu, saudara dan tuan-tuan, malam ini, walaupun atas nama Bilik Gerakan Pakatan Harapan, kita jemput rakan-rakan kita selepas majlis di Bangi baru-baru ini, insya-Allah dengan semangat yang kita bina pada hari ini, dengan keutuhan, kekuatan yang telah kita gembling semenjak daripada selepas pilihan raya umum yang lepas, akan menjadi satu titik baru, satu tanda baru politik di Selangor dan juga di Malaysia. Bahawa ada kekuatan, semangat dan idealisme yang ada dalam Pakatan Harapan, kekuatan sejarah dan tradisi pentadbiran dan perjuangan yang ada dalam UMNO dan Barisan Nasional digembling bersama-sama dengan rakyat untuk kita pulihkan negeri, pulihkan negara bersama-sama. Dan satu caranya ialah pastikan parti-parti yang bertanding di Gombak nanti, sama ada ia Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan, menang sepenuhnya dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Tidak akan memberi kesan pun kepada kerajaan persekutuan, tetapi kesan kepada ekonomi dan sosial persekutuan juga ataupun Malaysia akan terkesan. Sebab itu ia bukan hanya soal siapa PM, siapa Menteri Besar, siapa Esko, tetapi juga ia tentang masa depan negara kita yang sedang kita gerakkan dan landasi bersama-sama. InsyaAllah, saya dah dengar beberapa pertemuan bersama dengan pimpinan-pimpinan kerajaan perpaduan. Walaupun ada usaha-usaha berterusan oleh tikus-tikus ni. Tikus-tikus yang kerja dia nak buat rosak tentang negara kita. Dah tak puas mereka buat rosak, dia tak puas hati. Kita dah baiki, dia nak rosakkan lagi. Saya harap rakyat di dalam negara kita bersuara. Dan menjadi tanggungjawab kita semuanya. Pakatan Harapan baik, Barisan Nasional baik, untuk sama-sama kita bekerja mulai hari ini sampai ke tarikh 12 hari bulan Ogos nanti. Daripada hari penamaan calon secara rasmi sampai pengiraan dan juga pengisian borang 14 dan pengumuman kemenangan nanti sebagai satu pasukan, sederap, selangkah, seirama dan senada untuk memastikan kita tolak mereka yang merosakkan ini, kita membawa kemenangan kepada gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di negeri Selangor dan juga di Gombak. Alhamdulillah, perbincangan di peringkat atasan telah selesai. Nanti pihak pimpinan akan umumkan dan semua pihak sebenarnya kena sedia reda. Ini adat kita bergabung. Bila adat kita bergabung, kita kena bersedia terima dan kita juga kena bersedia untuk memberi. Kita bukannya ingin tamak atau haloba, tetapi yang pentingnya winnability ataupun kemenangan harus menjadi pertimbangan dan keutamaan. Justru saya menyeru kepada semua, baik jentera UMNO Barisan Nasional, baik jentera Pakatan Harapan, kita hilangkan rasa tidak puas hati, rasa bimbang, rasa curiga itu. Kita capai kemenangan dulu. InsyaAllah, saya selaku Menteri Besar Negeri Selangor sebelum ini dah buktikan. Kita tak tunggu pilihan raya. Kita tak tunggu lepas pilihan raya. Sebaik kerajaan perpaduan ditubuhkan, alhamdulillah, kita dah masukkan wakil-wakil rakyat
Barisan Nasional dan UMNO sebagai sebahagian daripada kerajaan perpaduan selepas daripada pembentukan kerajaan perpaduan. Itu baru permulaan, dan selepas ini kita kena turuti dengan kerja yang baik, dan seterusnya kita akan dapat bentuk bersama-sama, dan kita dapat bangunkan negeri kita bersama-sama. Kita dapat jaga negeri kita bersama-sama. Kita bentengi kubu negeri kita ini bersama-sama daripada perosak-perosak dan pengkhianat-pengkhianat ini. Dan akhirnya kita akan dapat melihat negeri Selangor yang maju, yang terancang sebagaimana yang telah kita asaskan dalam 5 tahun kebelakangan ini ketika selepas COVID terutamanya, dan beberapa pembaikan-pembaikan serta naik taraf pembetulan yang akan kita lakukan daripada masa ke semasa. Sebab itu, di pihak Parti Keadilan terutamanya Pakatan Harapan, biasa kita sebut reformasi, ini adalah sebenarnya nadi dan jiwa kita, iaitu pembetulan, perubahan ke arah kebaikan, naik taraf, korektif terhadap segala-segala keluangan, ruang kosong dan kesilapan. Dan kita yakin dengan pengalaman rakan-rakan Barisan Nasional yang punya experience dalam pentadbiran, kita dapat mempercepatkan proses pembetulan dan bentuk negeri kita menjadi negeri yang jauh lebih baik, yang adil untuk semua, yang aman damai didiami, bukan negeri yang tidak stabil, yang nak bertukar menteri tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari. Sebab itu, saya berharap sangat dengan perasmian bilik gerakan ini dan jentera kita bersama-sama pada malam ini akan menjadi satu titik penting untuk kita maju dengan lebih rancak ke depan, berdepan dengan mereka yang sedang tergiur melihat reserve kita yang tinggi, sedang tergiur melihat keamanan dan kestabilan yang telah kita jana sebelum ini. Jangan benarkan mereka rampas dan injak seinci pun daripada hasil yang telah kita tuai, yang kita telah kerjakan dan kita usahakan sebelum ini. Jadi tanpa buang masa dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan jentera pilihan raya N16 Dun Sungai Tua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.